Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi ulasan laporan laksana ke-68. Seperti biasa, saya harap semua di luar sana sentiasa mematuhi SOP, terutamanya warga Lembah Kelang yang telah beralih ke fasa 2. Kita mesti bersama-sama mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Baiklah, untuk anda yang buat pertama kalinya menonton sesi ini, ingin saya terangkan bahawa laporan laksana ini adalah wadah atau saluran tentang usaha-usaha kerajaan membantu rakyat, dan kini laporan kita diperluaskan lagi sebagai penyampai maklumat tentang Pelan Pemulihan Negara ataupun PPN dan bantuan-bantuan yang berkenaan. Alhamdulillah, Memorandum Persefahaman, Transformasi dan Kestabilan Politik antara Kerajaan dan Pakatan Harapan merupakan detik yang bersejarah bagi negara, di mana persengketaan politik diketepikan demi kesejahteraan rakyat dalam menghadapi pandemik COVID-19. Apa yang penting buat masa sekarang? Kestabilan politik akan mewujudkan persekitaran yang lebih stabil, seterusnya mewujudkan impak positif kepada ekonomi Malaysia pada suku keempat 2021 dan seterusnya bagi tahun 2022. Kerajaan dan MOF telah berkali-kali mengulangi komitmen bahawa rakyat dan perniagaan yang memerlukan bantuan akan tetap disokong sebaik mungkin. Dan untuk itu, had siling kumpulan wang COVID-19 akan ditingkatkan jika perlu. Sehubungan itu, pada 10 September yang lepas, Majlis Jemaah Menteri telah pun meluluskan cadangan untuk membentangkan pindaan bagi meningkatkan had siling kumpulan wang COVID-19 daripada RM65 bilion kepada RM110 bilion dan meningkatkan had statutori hutang kerajaan persekutuan daripada 60% kepada 65% KDNK. Pindaan RUU tersebut akan dibentangkan untuk kelulusan Dewan Rakyat pada bulan Oktober ini. Bukan itu sahaja, MOF juga telah mengarahkan institusi perbankan untuk mengusahakan pengecualian bayaran faedah bagi penerima moratorium pinjaman bank dengan segera. Ini melibatkan penerima moratorium dari kumpulan 50% terbawah daripada keseluruhan rakyat Malaysia untuk sepanjang tempoh 3 bulan pada suku keempat 2021. Semangat muafakat rentas parti yang telah tercapai diharapkan akan membawa kembali sinar kepada rakyat. Keutamaan MOF adalah melindungi nyawa daripada ancaman COVID-19 dan memastikan prospek pertumbuhan ekonomi negara kekal kukuh. Peningkatan vaksinasi yang merupakan elemen utama Pelan Pemulihan Negara telah menyaksikan penurunan kes serius dan pengawalan kes kritikal COVID-19. Kemajuan ini membolehkan pembukaan sektor ekonomi yang lebih meluas bagi beberapa negeri. Ini amat penting untuk kemajuan ekonomi, tapi bukan bermakna nyawa tidak penting. Kesihatan adalah tunggak utama kehidupan, dan sebab itulah vaksinasi sangat penting seiring dengan kemajuan ekonomi negara. Lihat saja bagaimana kemajuan PPN telah membawa kesan positif kepada pembelian bersih oleh pelabur asing di pasaran equity dan bond Malaysia. Bagi bulan Ogos, sejumlah RM7.7 bilion telah dicatatkan dari segi aliran masuk modal pelabur asing. Ini merupakan nilai yang tertinggi semenjak Jun 2020 dan telah mengimbangi aliran keluar bagi 2 bulan sebelum itu. Semenjak Jun 2019, bulan Ogos 2021 merupakan bulan pertama yang mencatat pembelian bersih oleh pelabur asing di pasaran equity Malaysia. Indeks Penanda Aras Utama Malaysia, FBM KLCI, yang telah menurun sebanyak 5.7% setakat tahun ini, telah berjaya pulih pada kadar 50% berbanding kerugian semenjak 2 minggu sebelumnya. Ini menunjukkan keyakinan pelabur dan pengurus dana terhadap prospek pertumbuhan ekonomi negara serta kesinambungan dasar-dasar kerajaan. Mungkin ada yang kurang jelas apa maksudnya aliran masuk pelabur asing ke Malaysia. Dalam bahasa mudah, ini bermaksud pelabur membeli saham dan bond dalam negara kita yang diterbitkan dalam nilai ringgit. Ini menggambarkan keyakinan pelabur asing yang bertambah susulan prospek pertumbuhan dan pemulihan ekonomi negara yang dijangka akan lebih baik dan teguh dalam masa terdekat. Tambahan lagi,
pembelian saham dan bond dalam mata wang ringgit akan memperkukuhkan nilai ringgit kerana terdapat permintaan yang lebih tinggi terhadap mata wang kita, serta akan meningkatkan aktiviti perdagangan pasaran saham negara. Malaysia juga mencapai prestasi yang memberangsangkan pada separuh tahun pertama 2021 dengan pelaburan langsung asing atau FDI melonjak 223.1% berbanding separuh tahun pertama 2020. Ini mencerminkan keyakinan pelabur asing mengenai situasi semasa ekonomi negara serta ekosistem perniagaan yang stabil dan kondusif. Dari segi jumlah pelaburan yang diluluskan, Malaysia mencatat peningkatan sebanyak 69.8% berbanding tempoh yang sama tahun lalu dengan FDI dan pelaburan langsung domestik atau DDI bernilai 107.5 bilion ringgit. Pelaburan yang diluluskan melibatkan 2,110 projek dan dijangka menghasilkan 44,994 peluang pekerjaan di negara ini. Kerajaan komited untuk membawa lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi yang akan memanfaatkan rakyat dan ekonomi negara. Satu lagi berita gembira untuk Malaysia. Hasil tinjauan yang dijalankan oleh Standard Chartered baru-baru ini bagi perniagaan tanpa sempadan. Koridor Taiwan ASEAN mendapati Malaysia adalah antara 3 pasaran teratas di ASEAN yang menjanjikan prospek amat cerah untuk pelaburan dalam tempoh 12 bulan akan datang. Taiwan merupakan antara rakan dagang utama Malaysia dan pelabur besar di Malaysia dengan tumpuan terhadap industri pembuatan seperti elektrik dan elektronik, bioteknologi serta sektor berkaitan teknologi tinggi. Akses kepada pasaran pengguna ASEAN yang luas serta akses kepada pasaran global melalui rangkaian perjanjian perdagangan bebas adalah antara tarikan utama bagi pelaburan Taiwan di rantau ini. Jenama Porsche adalah antara jenama elit yang mempunyai ramai peminat. Oleh itu, keputusan Porsche memilih Malaysia sebagai lokasi pengeluaran keretanya sudah tentu menggembirakan peminat-peminat jenama kereta ini. Dalam 70 tahun operasi Porsche, ini kali pertama mereka membuka lokasi pengeluaran di luar Eropah. Satu penghormatan buat Malaysia dan mencerminkan kepercayaan Porsche terhadap kepakaran negara sebagai hub pembuatan pilihan bagi OEM antarabangsa. Orang-orang Kedah gembira tak? Saya pasti anda semua gembira kerana keputusan ini bakal memberi limpahan nikmat kepada penduduk Kedah kerana ia akan mewujudkan peluang pekerjaan serta merancakkan ekonomi hiliran. Jom kita beralih pula pada sokongan kerajaan terhadap ekonomi gig. Dalam keadaan pandemik ini, ramai rakyat Malaysia beralih ke ekonomi gig untuk menampung pendapatan mereka. Saya percaya mereka yang berada dalam kelompok ekonomi gig ini pasti gembira dengan peruntukan 50 juta ringgit yang diberikan oleh kerajaan. Bantuan ini diberi dalam bentuk dana padanan bagi platform ekonomi gig untuk mencarum di bawah skim bencana pekerjaan (PERKESO) dan skim Air-Saraan KWSP. Pencarum akan menerima insentif kerajaan sebanyak 15% berdasarkan jumlah caruman individu setahun sehingga maksimum RM250 setahun. Setakat Jun 2021, kerajaan telah membuat pembayaran insentif kepada 57,591 pencarum bernilai RM7.8 juta. Pada masa yang sama, Grab juga memberi insentif tambahan sehingga RM120 kepada rakan pemandu dan penghantar Grab. Perlu diingatkan, program ini adalah caruman sukarela, iaitu individu boleh mencarum sendiri pada bila-bila masa sehingga RM60,000 setahun. Satu lagi berita baik dari KWSP. Mereka telah melancarkan 2 inisiatif baharu untuk majikan bagi meringankan pengurusan aliran kewangan ketika tempoh pandemik. 2 inisiatif berkenaan ialah pertama, pengecualian caj lewat bayar caruman berkuat kuasa secara automatik bermula caruman September hingga Disember 2021. Pengecualian caj lewat bayar caruman merujuk kepada caj yang dikenakan ke atas majikan yang gagal membayar caruman wajib KWSP pada atau sebelum 15 hari bulan setiap bulan. Kedua,
tawaran insentif pengurangan caj lewat bayar ataupun e-PAR, di mana majikan berpeluang mendapatkan pengurangan penyelesaian baki caj lewat bayar tertunggak sehingga 70% bagi caruman lewat dibayar untuk mana-mana tempoh sebelum Ogos 2021. Kedua-dua inisiatif ini akan memberi fleksibiliti kepada majikan untuk mengurus aliran tunai mereka dengan lebih efektif semasa tempoh mencabar ini, selain tidak perlu membuat sebarang permohonan bagi inisiatif berkenaan. Akhir kata, walaupun kita perlu hidup bersama COVID, tidak bermakna kita perlu melupakan semua SOP yang diamalkan selama ini. Sejak peralihan Lembah Kelang dari fasa 1 ke fasa 2, saya lihat kawasan rekreasi dibanjiri keluarga yang ingin beriadah bersama keluarga masing-masing. Untuk mengelakkan jangkitan COVID-19, pastikan kita awasi penjarakan dan sentiasalah pakai pelitup muka di kawasan awam. Teruskan disiplin, mengikuti SOP yang ditetapkan dan stay safe semua. InsyaAllah, kita pasti menang bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.